lalu tuan. Sudah yang muliakan, sebagaimana disebut oleh sudah besar sebentar tadi, pilihan raya telah berlalu. Masa sekarang adalah masa menentukan perhatian bekerja. Rakyat sama ada memilih parti kerajaan atau pembangkang, itu mengenaki nasib mereka dibela. Masa depan mereka terjamin. Pendidikan anak-anak mereka lebih bermutu. Kos sara hidup lebih terkawal. Kemudian kesihatan lebih baik. Prasarana biasanya lebih baik. Ini semua boleh berlaku insya-Allah. Sekiranya kita mula dengan contoh yang baik. Pimpinan itu taklifun wala tashrif. Pimpinan itu tanggungjawab, bukan keistimewaan. Maka tanggungjawabnya adalah untuk menentukan pertama segala kelemahan yang lampau. Ada kekuatan, kita manfaatkan. Ada kelemahan, kita ketepikan. Ada masalah pembaziran, rasuah, mana harta rakyat itu dipunggah untuk beberapa kerat, itu mesti dan wajib dihentikan segera. Saya syukur kerana satu permulaan yang baik. Saya menemui Ketua Suasana Negara dan atas inisiatif beliau menemui semua pimpinan kanan jawat awam, dan saya lihat kesediaan dan semangat mereka untuk bersama menjamin perubahan untuk bawa kebaikan kepada rakyat. Saya juga telah beberapa kali berbincang dengan Bahdul Yang Mulia, Maha Mulia Yang Tuan Agung untuk memastikan supaya barisan jemaah menteri dapat diatur segera. Yang layak ini ratusan orang. Yang terpaksa dipilih itu tentunya lebih terbatas. Kerana seperti mana saya sebut sebelum ini, kita tidak mahu terlalu ramai menteri, kita tidak mahu terlalu ramai duta-duta khas bertaraf menteri, kerana kita nak jimatkan wang dan dana supaya dapat pulangkan balik kepada rakyat. Jadi sebab itu saya telah ambil keputusan bersembahkan kepada tuanku jadi yang pengumuman itu akan saya lakukan kemudian, tetapi yang saya nak sebut di sini ialah marilah kita bersama. Ya. Sekarang giliran saya. Bulan lalu giliran orang lain. Tahun lalu orang lain lagi. 2 tahun yang lalu juga orang lain. 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu orang lain. Jadi kita doakan mudah-mudahan orang ini kekal sepenuh penggal. Untuk apa? Untuk pastikan tumpuan ekonomi. Saudara, ada pengangguran, kemiskinan, kos sara hidup, kekurangan barang-barang keperluan, itu suatu hal yang menyentuh, mengesankan di kehidupan rakyat. Sebab itu bagi saya keutamaannya sebaik disusun jemaah menteri, saya akan panggil mesyuarat khas hari Isnin ini juga untuk menetapkan beberapa peraturan baru bagi jemaah menteri. Cara mereka mengurus kementerian, cara mereka berdamping dan bekerjasama dengan pejabat awam, cara mereka membuat pengumuman-pengumuman dasar, dan cara jimat sebagai contoh untuk tidak membelanjakan lebih daripada yang sepatutnya. Tumpuan kita adalah pembangunan ekonomi. Saya bersyukur kepada Allah SWT kerana sekurang-kurangnya kita telah memulihkan sedikit keyakinan pelabur dan kelayakan antara bangsa dan dalam negara. Kita lihat umpamanya ringgit sudah diperkuat. Apa makna bila ringgit diperkuat? Bila ringgit itu diperkuat, maknanya kos import akan lebih kurang, tidak terlalu mahal. Bila kos import itu dapat dikurangkan, kos barang makanan, ayam,
ternakan, baja juga dapat dikurangkan, dan insya Allah boleh dikurangkan kos, terutama bahan makanan. Itu sebabnya keyakinan itu penting. Yang kedua, tentunya kita harus beri tumpuan apa dasar, bagaimana nak percepatkan. Dan ini kekuatan pimpinan politik dan pejabat awam itu harus disatukan. Kerana pengalaman kita yang lalu kadang-kadang ada ketegangan atau tidak sehaluan. Jangan kita peduli sangat sindiran dan singgungan yang terus dilemparkan. Saya di sini tegaskan sebagai Perdana Menteri, ketetapan, janji dan jaminan dalam perlembagaan negara tetap akan dipertahankan. Ini masa dan peluang. Saya usahakan supaya mengangkat martabat dan mutu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara ini. Ini masanya kita teruskan program penghayatan Islam, menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Kita akui perjanjian muafakat antara sebuah kaum yang telah menetapkan kedudukan hak kesemuan orang Melayu dan Bumiputera, dan kita akan memanfaatkan bukan untuk Bumiputera atas yang kaya dan terpilih, tetapi untuk Melayu yang bawah, yang ramai, yang miskin. Dan akhirnya kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Baru-baru ini alhamdulillah saya menyatakan sendiri junjung kasih kepada semua Raja-Raja Melayu kerana keprihatinan mereka mau mempertahankan prinsip demokrasi. Kerana seperti mana sudah tahu, dalam pilihan raya Pakatan Harapan telah mencatat kursi paling banyak, dan keduanya jumlah pengundi paling banyak berbanding dengan semua parti yang lain. Sebab itu Raja-Raja Melayu telah menetapkan untuk memberi ruang kepada saya memimpin, dan bersama kita wujudkan kerajaan perpaduan. Apa kebijaksanaan wujudnya kerajaan perpaduan? Supaya kerajaan itu kukuh, tidak lagi umpamanya simpang siur politik yang melelahkan. Rakyat mahu jaminan hidup mereka, bukan nak lihat orang-orang politik ini bercanggah berterusan. Maka sebab itu saya ucap terima kasih, termasuk di sini Datuk Seri Syarani yang mengambil inisiatif awal mempertahankan semangat kerajaan perpaduan itu. Jadi kita ada umpamanya Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan GPS Sarawak sebagai induk yang menjamin majoriti yang bergaya di Parlimen, insyaAllah. Untuk apa? Untuk jamin hentikan rasuah, hentikan penyelewengan, hentikan pembaziran, dan angkat martabat rakyat untuk dibela sepenuhnya. Jadi doakanlah saudara. Kita tahu bila ada kemenangan bukan untuk kita bangga dan takabur. Dalam Fathu Mekah, Rasulullah SAW dapat menawan Makkahul Mukarramah. Apa pengajarannya? Pengajarannya pertama, Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah diperintah pertama puji kebesaran Allah SWT, bukan kebanggaan diri kita. Kedua, mohon ampun kepada Allah SWT, astagfirullah. Dan ketiga, hentikan bertaubat supaya meninggalkan kelemahan-kelemahan yang lampau. Kalau tanya saya, ini dia peraturan dan kaedah yang kita harus lakukan. Dan saudara, saya harap terus bagi kita sama. Banyak teguran seperti mana disebut di Datuk Seri Syarani tadi terhadap inisiatif ini, tapi sudah tanya, apa pilihan kita? Kita boleh pilih untuk terus bertempur dan rakyat derita, atau kita pilih untuk bekerjasama sebagai satu pasukan
untuk jamin masa depan Malaysia yang lebih aman dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Saya ucap sekali lagi,